Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kita Matan Safinatul Najah dan telah kita sampai pada perbahasan aqsamul iftar arba'atun aidha. Bahagian-bahagian iftar ada 4. Sebelum ni aqsamul iftar juga. Cuma aqsamul iftar sebelum ni dipandang pada sudut hukum syarak. Maka keluar 4. Ada kala wajib, ada kala haram, ada kala mubah, ada kala la wala la yusafu bihukmin. Sekarang ni aqsamul iftar pada sudut yang lain, pada sudut wajib qada sahaja ke, wajib qada dan fidyah ke, maka akan keluar dalam 4 gambaran. Kita baca. Yang pertama, awwaluha ma yalzam fihi al-qada wal fidyah wa huwa ithnani. Al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi. والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر. Yang pertama ialah wajib bagi seseorang yang iftar itu qada dan juga bayar fidyah. Kepada 2 golongan. Okay. Sebelum kita masuk, kita beritahu dulu apa itu fidyah. Fidyah ialah muddun min ghalibi qutil balad, satu cupak daripada kebiasaan makanan ruji di satu-satu negeri, satu-satu tempat. Contoh kita di Malaysia beras lah. Jadi beras tu kita kena bagi 1 mud. Dikeluarkan setiap hari ke atas mereka yang wajib bayar lah. 1 mud tu kita nak serah kepada siapa? Ila wahidin minal fuqara wal masakin, kepada seorang orang miskin ataupun seorang orang fakir. Fakir dan miskin ni ada beza. Fuqara ni, fakir ni lebih teruk keadaannya daripada orang miskin. Okey. Fala yajuzu mudun lisnain. Tak boleh kita bagi 1 mud untuk 2 orang, tak boleh. 1 mud untuk seorang. Ataupun banyak mud untuk seorang. Boleh. Tapi 1 mud nak pecah 2 tak boleh. Kalau 1 mud untuk seorang memang boleh lah. Okey, 5 mud untuk seorang juga boleh, tidak ada masalah. Okay, jadi yang pertama ialah golongan yang mana golongan pertama ialah golongan yang wajib qada puasa dalam masa yang sama kena fidyah. Dia ada 2 golongan. Pertama apa? Al-iftaru. Kita baca dalam matan. Al-iftaru li khaufin ala ghairih. Dia berbuka disebabkan dia takut. Dia bimbang ke atas keadaan orang lain, ke atas kesihatan orang lain, ke atas keselamatan orang lain. Tu. Contohnya dia berbuka sebab nak selamatkan hayawan yang muhtaram, satu zat, satu benda yang ada nyawa yang dimuliakan oleh syarak. Sama ada anak Adam ataupun binatang, sama ada anak dia ataupun anak orang lain, sama ada binatang dia ataupun binatang orang lain. Dia berbuka untuk selamatkan anak orang yang tengah lemas. Kalau dia tak buka dulu, tak minum air dulu ke seteguk 2 teguk, dia tak ada tenaga langsung nak berenang. Tak. Ataupun bomba lah. Dia nak selamatkan orang tu dalam keadaan tengah panas, nak masuk dalam bahagian api tu. Tak. Bahang api tu. Maka kena buka dulu. Bagi bertenaga. Jadi dia berbuka tu bukan untuk diri dia, tapi dia nak selamatkan orang lain. Yang orang lain tu hampir-hampir nak mati. Disebabkan kebakaran ke, disebabkan terhempak dengan sesuatu ke dan sebagainya. Begitu juga orang yang hamil dan juga orang yang menyusu. Mereka berbuka kerana takut akan anak. Orang yang menyusu, kalau tak berbuka menyebabkan tak ada susu. Bila tidak ada susu menyebabkan anak akan mati. Anak tu akan sakit yang ada pada anak akan bertambah, tempohnya akan bertambah tak sakit tu. Kemudian apa lagi, mubihut tayammum lah. Kalau dia tak berbuka, susu tak ada, maka anak tu akan boleh jadi ada certain bahagian-bahagian daripada tubuh badan dia hilang manfaat, rosak. Tak. Dia bimbang perkara-perkara yang mengharuskan seseorang tayamum berlaku kepada anak dia. Boleh. Begitu juga orang yang hamil.
Dia bimbang akan janin dia, anak dalam perut. Kalau tak berbuka, anak tak ada tenaga, anak mungkin keluar nanti cacat dan sebagainya lah. Yang penting kebimbangan mereka tu ke atas anak mereka, takut anak mereka tu berlaku kepada bimbang berlaku kepada anak mereka perkara-perkara yang mengharuskan seseorang tu bertayamum. Okey, penting sangat mubihut tayamum. Sebab tu dalam mengaji ni dia kena daripada awal sampai habis. Dia tak boleh mari-mari dengar bab puasa. Sebab dalam bab puasa pun sebut mubihut tayamum. Kita benda pula mubihut tayamum. Padahal Syekh tu dah 5-6 kali terang mubihut tayamum. Tak? Kita mari-mari tanya, Ustaz, ni apa maksud dia? Kita tanya. Lepas tu tak mari pula. Sekali tu je mari. Tak boleh ngaji lagu tu, kena istiqamah. Sama ada ngaji dengan siapa-siapa pun kena istiqamah. Kalau kita sebut lagu ni, orang ingat apa kita nak suruh ramai mengaji yang kita. Supaya ramai pengikut, supaya masyhur. Tak ada masalah nak ngaji dengan siapa pun. Dengan tok guru tu ke tok guru ni ke orang tu ke orang ni. Yang penting orang tu ada sanad pengajian, yang melalui jalan mengaji yang sebenar, tak layak mengajar. Kemudian kita tu sendiri mengaji secara istiqamah. Jangan duduk kena sini kejap lepas tu lari. Duduk sini kejap lepas tu lari. Tak ada habis kitab lari. Tak habis daripada awal kitab sampai ke khatam kitab. Begitu cara mengajinya. Boleh. Jadi kalau orang yang hamil, orang yang menyusukan anak, berbuka kerana takut mudarat kepada anaknya sahaja. Tak? Walaupun anak tu bukan anak dia. Sama ada anak dia atau anak orang lain. Boleh jadi anak orang lain tu dia menyusukan dapat duit, dapat upah, ataupun secara tabarruk, secara free. Tidak ada masalah. Yang penting dia bimbang. Kalau dia tak berbuka, datang mudarat kepada anaknya. Ketika itu dia berbuka. Maka golongan-golongan yang kita sebut tadi tu, bila berbuka wajib kepada mereka qada puasa dan juga bayar fidyah. Sehari berbuka 1 fidyah dan 1 qada. 2 hari berbuka 2 hari qada 2 fidyah. Okay. Jadi itu yang pertama, takut berbuka disebabkan bimbang ke atas keselamatan orang lain sahaja. Terkeluar daripada perkataan kita takut dan bimbang ke atas keselamatan orang lain sahaja ialah al-khawfu ala nafsihi wahdah, takut ke atas keselamatan diri. Tak, orang yang hamil tadi tu, dia berbuka bukan takut ke atas keselamatan anak, tak. Dia takut ke atas keselamatan diri dia, kesihatan diri dia sahaja. Ataupun dia takut ke atas keselamatan diri dia dan anak dia. Sekaligus. Dia takut, dia bimbang tentang keselamatan dirinya, dan kesihatan dirinya dan keselamatan serta kesihatan anaknya. Ketika itu, kalau berbuka disebabkan itu, hanya wajib qada sahaja, tak wajib bayar fidyah. Boleh. Hanya wajib apa? Qada sahaja, tak wajib bayar fidyah. Okey. Tadi masa saya terang, tadi saya sebut apa? Qal iftar li inqadhi hayawanin muhtaram. Berbuka kerana nak selamatkan binatang ataupun benda yang hidup yang dimuliakan oleh syarak. Maka bila disebut hayawan, terkeluar daripadanya yang bukan hayawan. Yang bukan hayawan menjadi perincian dan khilaf juga antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Jadi tadi kita sebut nak selamatkan hayawan, iaitu nak selamatkan benda hidup, sama ada hayawan, binatang ataupun manusia. Ketika itu kalau dia berbuka kerana nak selamatkan orang lain sahaja, wajib kepadanya bayar fidyah dan juga qada. Kalau dia berbuka untuk selamatkan bukan hayawan, bukan benda hidup, harta, ketika itu ada perincian. Kalau harta itu harta dia, dia berbuka sebab nak selamatkan harta dia. Kalau tak buka, tak ada tenaga untuk selamatkan harta dia. Tak, ketika itu wajib qada sahaja. Wajib apa? Qada sahaja ittifaqan. Ittifaqan maknanya sepakat antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Itu kalau harta dia. Kalau dia nak selamatkan harta orang lain, harta dia molek-molek je, tak ada masalah apa. Tapi dia berbuka tu nak selamatkan harta orang lain.
Tak, ketika itu jadi khilaf. Ketika itu jadi khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Imam Ramli kata kalau berbuka sebab nak selamatkan harta orang lain, tak, kena qada sahaja. Seperti mana kalau nak selamatkan harta sendiri, perlu qada je, tak perlu bayar fidyah. Imam Ibnu Hajar beriktimad, berpendapat kalau nak selamatkan harta orang lain, maka wajib qada dan juga bayar fidyah. Wajib qada dan juga bayar fidyah. Begitu. Thanihuma, yang kedua. Yang kedua apa dia? Al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkani hatta ya'tiya Ramadhan akharu. Yang kedua, seseorang tu berbuka dalam masa yang sama, dia berbuka tu menyebabkan semula dia berbuka, dan puasa yang dia berbuka tu dalam bulan Ramadan tu dia tak qada sampai masuk Ramadan seterusnya. Zaid, contoh yang sama, Zaid berbuka puasa pada siang bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan dia tak qada sampai masuk Ramadan ke seterusnya, sedangkan dia mampu untuk qada. Daripada bulan Syawal nak masuk ke, daripada bulan Syawal ke Syaban tu sihat molek badan, tubuh badan. Tapi malah nak puasa. Akhir sekali masuk ke Ramadan seterusnya. Apa hukumnya? Hukumnya dia kena qada. Yang kedua, dia kena bayar fidyah. Apa maknanya? Lepas habis Ramadan yang kedua tu, tak, kamu kena qada puasa yang telah kamu tinggalkan pada Ramadan yang pertama. Lepas tu kamu kena bayar fidyah. Kena bayar 1 cupak beras kepada fakir miskin. Begitu. Okey. Wajib qada dan juga fidyah kalau mampu untuk qada. Macam kita teranglah. Okey, kalau tidak mampu untuk qada, contohnya Zaid tinggal 1 hari daripada bulan Ramadan, tak masuk Syawal sampai ke Syaban, dia sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Ataupun dia musafir daripada Syawal sampai ke Syaban, musafir seumur. Tak, jadi dia buka, tak mampu nak puasa sebab musafir. Ataupun dia melambatkan untuk qada tu, tak, sebab dia tidak tahu hukum. Ni kita dah bincang dah sebelum ni. Dia tinggal sehari daripada bulan Ramadan sampai ke Ramadan yang seterusnya, dia tak qada. Alasannya apa? Dia tak tahu hukum mentakhirkan qada sampai masuk bulan Ramadan seterusnya itu haram. Dia tak tahu hukum haram tu. Tak. Sekalipun tak tahu hukum, maka kita sebut dalam 3 gambaran tadi tu, sama ada dia tak sempat qada tu sebab dia safar, ataupun dia sakit, ataupun dia lambatkan untuk qada sehingga masuk Ramadan seterusnya sebab dia jahil hukum ketika itu. Tak. Dia hanya wajib qada sahaja. Maknanya habis Ramadan untuk tahun kedua tu, qada je lah sehari untuk Ramadan yang telah dia tinggal pada tahun pertama. Begitu. Tak perlu bayar fidyah. Okey. Berbeza dengan orang yang tahu hukum haram mentakhirkan qada puasa Ramadan. Dia tinggal puasa Ramadan, lepas tu dia tak qada, sedangkan dia tahu hukum mentakhirkan qada sehingga masuk Ramadan akan datang pun dia haram. Tak, dia tahu hukum tu, cuma dia tidak tahu hukum wajib fidyah. Dia hanya tahu hukum haram perbuatan mentakhirkan tu. Hukum wajib fidyah tak tahu. Ketika itu kalau masuk Ramadan akan datang sedangkan dia tidak qada dan dia mampu, kita sebut wajib ke atas dia qada dan juga fidyah. Tidak
menguzurkan bagi pihak dia. Sebab apa? Sebab bila dia tahu benda tu haram, patut dia tak payah buat. Sama ada kamu tahu wajib fidyah ataupun tidak wajib fidyah, bila dah tahu benda tu haram, patutnya tak boleh buat, haram buat. Dia pergi buat juga, maka syarat tak bagi keringanan lah. Wajib qada, wajib fidyah. Okey. Dan fidyah itu berulang-ulang, dengan berulang-ulangnya tahun. Kita ambil dah 5 tahun. Tahun ni dia tinggal 2001. 2002, 2003, 2004, 2005. Yang dia tinggal pada 2001 tu, satu hari, dia tak qada pada 2001. Sehinggalah dia tak qada sehinggalah masuk puasa 2001. Sehingga masuk puasa 2002, 2003, 2004, 2005. Semula 2001, puasa yang dia tinggal pada 2001 tu, dia tidak qada sehingga masuk puasa Ramadan 2002, 2003, 2004, 2005. Okey. Habis puasa Ramadan 2005, barulah dia nak qada. Kita sebut macam mana? Dia kena bayar 4 mud. Dia kena bayar 4 cupak. Sebab apa? Dah 4 tahun kamu tinggal untuk bayar fidyah. Puasa berapa hari? Puasa sehari sahaja. Qada sehari sahajalah. Sebab kamu tinggal sehari je. Jadi qada sehari sahaja. Tapi fidyah berulang-ulang, dengan berulang-ulangnya tahun. Jadi 4 fidyah, 4 cupak beras dia kena bagi kepada orang fakir ataupun miskin. Begitu cerita dia. Baca lagi. Wasaniha ma yalzam fihi al-qada'u duna al-fidyati wa huwa yaqthur kamu rumah alaih. Okey, kisim yang kedua bagi berbuka ialah wajib ke atas mereka yang berbuka qada sahaja tanpa bayar fidyah. Kena qada je. Tak perlu bayar fidyah. Wa huwa yaqthur, banyaklah keadaannya, gambarannya. Seperti mughma alaih, dalam kitab sebut mughma alaih pengsan. Pengsan dengan sengaja. Tak. Kita sebut apa semalam masalah al-irma'. Pengsan dengan sengaja, pengsan dengan sengaja dan pengsan itu sepanjang hari daripada subuh sampai ke maghrib, maka batal puasanya. Kena qada kena qada sahaja. Bayar fidyah tak perlu. Begitu juga orang yang lupa niat pada waktu malam. Tak. Kena qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Ini kalau dia tidak bertaklid kepada pendapat lain lah, mazhab lain. Begitu juga orang yang sengaja berbuka. Pagi hari mulai ada makan nasi goreng. Tak. Padahal tahu tu Ramadan. Wajib qada sahaja, tak perlu bayar fidyah. Kalau berbuka dengan jima', tu lain cerita lah. Kita dah sebut dah. Kalau berbuka dengan jima' wajib apa? Qada, kafarah, ta'zir. Lepas tu qada kena segera dan sebagainya. Kita dah bincang. Begitu juga wajib qada sahaja bagi mereka yang tinggal niat. Sengaja tinggal niat. Sama ada lupa tinggal niat ataupun sengaja tinggal niat. Tak, wajib qada. Wajib qada. Sengaja tinggal niat pada waktu malam lah. Tamasyian ma'a madhabi al-imam al-a'zam al-imam al-syafi'i. Selesai kat situ. Yang ketiga, wasalisuha ma yalzamu fihi al-fidyatu duna al-qada'i wa huwa syaikhun kabirun. Golongan yang ketiga ialah golongan yang wajib fidyah sahaja. Tak perlu qada. Fidyah sahaja wajib ke atas diri dia, tak perlu qada. Siapa dia? Wa huwa syaikhun kabir. Orang yang tua. Orang yang tua tak puasa, kisnya apa? Tak mampu puasa, doktor pun tak bagi puasa. Tak, ketika itu dia hanya wajib bayar fidyah, tak perlu untuk dia qada. Nak qada lagu mana memang tak mampu puasa. Tua sangat dah. Uzur sangat dah. Kekuatan badan dah tak ada. Lebih-lebih lagi kalau ada sakit-sakit kronik. Tak. Jadi kalau kita sebut kena qada, nak qada lagu mana, kawan tu tak boleh puasa. Tak. Jadi kena bayar fidyah saja, tak perlu qada sebab memang tak mampu pada sepanjang waktu. Begitu juga hukum yang sama, iaitu wajib fidyah sahaja, tak perlu qada, ialah mereka yang sakit tidak ada harapan sembuh. Mereka yang zamin ni lumpuh. Tak. Boleh.
Kalau orang yang lumpuh, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh ni, puasa menyebabkan masyaqqah yang mengharuskan tayamum, tak, ketika itu kita sebut tak wajib qada. Lepas tu nak buat apa? Bayar fidyah sahaja. Yang keempat, warabi'uha, yang keempat, la wala. Mari pula la wala ni. Tadi mari dah sekali. Wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununih. La wala, apa benda la wala ni? Tidak wajib qada, tidak wajib bayar fidyah. Tak wajib belaka. Qada tak wajib, bayar fidyah tak wajib. Siapa dia? Wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununih. Orang gila yang tidak sengaja gila. Dia makan ubat Panadol, punya ubat gila. Dan gila seminggu. Dah, okey, bila sembuh daripada gila tu, wajib qada tak? Tak wajib. Wajib bayar fidyah tak? Tak wajib. Tu ataupun gila sejak daripada lahir. Umur dah 40 barulah Allah Taala bagi kesembuhan. Tak? Takkan kena qada. Berapa puluh tahun dia tinggal Ramadan tu. Bayar fidyah pula berapa banyak kena bayar fidyah. Jadi tak wajib qada, tak wajib bayar fidyah. Imam Syarqawi tambah lagi. Antara golongan keempat ni ialah budak kecil. Tak wajib qada, tak wajib bayar fidyah. Kita lah masa kecil dulu. Tak puasa ke dah? Tak puasa. Jadi budak nakal tak. Jadi tak puasa. Waktu belum balik lah. Bila balik puasa. Kena qada tak? Waktu kita kecil yang kita tak puasa tu, tak perlu qada. Wajib bayar fidyah, tak perlu juga. Begitu juga kafir asli. Umur 30 barulah perlu Islam. Puasa yang dia tinggal sebelum ni tak perlu qada, tak perlu bayar fidyah. Okey. Selesai. Kemudian kita masuk sedikit tambahan masail daripada kitab Nailur Rajak yang sangat agung ini. Wal qada'u fi jami'i ma dzukira 'ala at-tarahi. Qada pada seluruh gambaran yang telah kita bincangkan ialah 'ala at-tarahi. 'Ala at-tarahi ni tak wajib segera. Tak wajib segera. Contohnya siapa dia? Gila tadi. Gila seminggu. Gila pula tidak sengaja. Tak. Dia nak qada bila seminggu tu? Bila masa dia boleh qada? Bulan Syawal boleh. Zulqa'dah boleh, Zulhijjah boleh, lepas-lepas tu pun boleh. Yang penting jangan sampai masuk Ramadan seterusnya. Berikutnya. Jadi alat tarahi. Kecuali mereka yang berbuka dan dianggap sebagai berdosa. Contoh yang kedua tadi, berbuka dengan sengaja. Wajib qada sahaja, tidak wajib bayar fidyah. Qada tu kena segera. Na'udzubillah. Tak. Bulan Ramadan dia tinggal Ramadan dengan sengaja. Na'udzubillah. Ambillah sehari contoh. 1 Syawal wajib raya lah, jangan puasa. 2 Syawal wajib puasa. Kalau dia raya juga hari tu, dia makan juga, hukum dia berdosa. Sebab wajib qada dengan segera. Sebab apa yang kamu buat sebelum ni, meninggalkan puasa itu berdosa besar. Jadi kena cover dengan cepat. 2 Syawal dah kena qada. Kalau mampulah, boleh jadi kalau 2 Syawal tu dia tak mampu pada sudut kesihatan, yang membolehkan dia berbuka, tak puasa, yang menyebabkan dia tak mampu nak puasa, maka tak ada masalah, dia nak tangguh sampai ke 3 Syawal. Tapi kalau mampu, 2 Syawal dah kena qada. Begitu juga orang murtad. Dan 5 hari murtad, na'udzubillah, bulan Ramadan, 2 Syawal dah kena start dah. Dah kena betul-betul 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Kejap Begitu juga ke atas mereka yang sengaja tinggal niat pada waktu malam. Wajib qada dengan segera. Seterusnya, wa kadza in dhaqal waqtu qabla Ramadan ats-tsani. Zaid contoh. Zaid dia tinggal Ramadan disebabkan sakit. Maka qada tu tak perlu segera. Nak buat bulan Syawal boleh, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah boleh. Tak. Tapi sampai satu waktu, satu masa dia wajib qada segera juga.
Contoh dia tinggal 2 hari Ramadan. Sampai ke Syaban. Tak qada lagi. Sampailah berbaki nak masuk Ramadan seterusnya 2 hari. 29 30. Ketika itu wajib dia puasa ketika itu. Fauran, segera. Tak boleh dia tangguh Ramadan akan datang pula nak puasa. Ataupun lepas Ramadan kali kedua tu. Tak boleh. Kena puasa juga pada 29 dan 30 Syaban. Sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Begitu juga wajib puasa secara segera. Wajib qada secara segera. Ke atas mereka yang tidak puasa pada hari syak. Pada hari syak hari ke-30 dah. Dia sangka hari itu 30 Syaban. Rupanya 1 Ramadan. Jadi puasanya. Jadi dia tak puasa lah. Sebab tak niat pada waktu malam. Tak. Nanti qada wajib segera. Dengan mana? Kena qada pada 2 Syawal. Itu pendapat yang mu'tamad. Selesai kat situ. Sekali kelas lagi insya-Allah khatam bab puasa. Kita akan masuk bab zakat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.